Kita kan mengenai apa program malam ni. Okey. Program malam ni adalah program belia dan komuniti yang pertama. Ini adalah satu permulaan bagi kita lah untuk kita mulakan satu program yang ada memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi program belia ni kita buat di tapak Evo PJ City. Tapak Evo PJ City ni macam mana awak nampak, tak macam ni sebenarnya tau. Sebenarnya banyakkannya kosong. Ada 3 meja je yang ada penuh. Tapi hari ni keunikan dan kelainan, kita tengok 90% penuh. Alhamdulillah. Dengan hujannya apa. Sebab apa? Kita nak cuba tampilkan dengan aktiviti dan program masyarakat, supaya bila orang buat sesuatu untuk healing kan, untuk santai-santai, ada entertainment yang boleh orang terima. Jadi kami bekerjasama dengan Kelab Sukan dan Rekreasi Bola Sepak Maxibon dan juga Misi Rakyat Petaling Jaya. Di sini kita ada pentadbir yang kita memang tak ada bayar gaji, tak ada bayar allowance, tapi buat semata-mata untuk membangunkan ekosistem di Petaling Jaya. Kita ada Ustaz Nash, kita ada Tuan Soleh, ni kita punya wakil pentadbir Petaling Jaya, kita ada Tuan Sani. Jadi kami ni bertungku lumus dan beberapa lagi ahli-ahli jawatan yang seangkatan dengan kita, seperti saudara Fikri juga, sama-sama membangunkan pentadbiran Petaling Jaya. Okey, jadi apa yang kita buat hari ini adalah untuk santai-santai, kerana kemuncaknya bulan 2 kita akan adakan big program yang mungkin melibatkan agensi, jabatan dan kementerian macam G2G in private sector, tetapi memberi manfaat dan impak yang bagus yang boleh dipakai oleh data-data ini untuk seluruh rakyat Malaysia under platform Misi Rakyat. Sebab ramai orang tanya, macam Fredo tanya tadi kan, apa tu misi? Ramai orang tak educate tentang misi. Jadi misi ni saya sharekan sedikit. Misi adalah platform digital untuk food delivery yang pertama lokal yang kita ada di Malaysia. Jadi ramai tak tahu apa kelebihan misi ni dengan food delivery food yang lain. Jadi kelebihannya, kita mengekalkan harga jualan kita di dalam apps. Jadi kalau kita beli harga RM5 lah kita akan beli. Nak dibandingkan dengan apps lain delivery food, setiap item yang kita order akan ada cas tambahan yang dah mereka markup kan. Kalau contohlah saya kata 10 item kita beli, setiap item 30%. Jadi kalau kita beli sekali order 300%. Tapi di misi tak, 0%. Upah rider normal, itu upah mereka. Dan juga kos untuk sekali cas 8% is normal. Itu dipulangkan kepada admin, passive income. Tak ada lagi apps yang memberi passive income kepada rider, admin dan juga user. Inilah platform yang terbaik. Jadi program hari ini santai-santai, chill. Alhamdulillah Fredo sanggup turun daripada Labuan. Dia habis dia punya persembahan dia, turun sini. YB sebagai platform rakyat pun turun juga. Terima kasih. Kita ada founder tu Fredo pun lebat tanya, apa tu misi? Jadi kemungkinan ramai tak tahu tentang misi. Bahawa misi ni memang wujud di Malaysia, satu platform digital lokal. Jadi mungkin founder boleh share sedikit kepada semua seluruh rakyat Malaysia tentang misi. Okey, jadi tentang misi, mungkin kalau kita tengok misi ni nampak macam app delivery yang ada hari ni lah, dekat mana-mana pun macam-macam warna kan. Tapi kita membawa satu perubahan yang berbeza, di mana dia melibatkan kerjasama banyak pihak, daripada sudut rider, daripada sudut admin, daripada sudut vendor dan juga user. Sebab kita ada satu matlamat untuk betulkan balik ekonomi untuk pihak vendor dan buka peluang pekerjaan kepada rider-rider. So banyak perbezaan yang ada lah kalau detailkan tentang misi ni. Untuk planning 2024 ni, apa Misi Rakyat ingin perjuangkan? 2024 ni kita tengah fikir untuk bangkitkan lokal. Jadi kita ni, ekonomi kita ni bercampur-campur. Jadi kekuatan untuk lokal tu sebenarnya agak dipinggirkan lah. Bukan dipinggirkan, tetapi peluang untuk ke depan tu terlalu banyak saingan daripada luar bila masuk dan dia orang pegang ekonomi. Bukan salah, semua orang memang kena buat yang terbaik. Tapi yang bermasalahnya bila ruang tu kita tak bina sendiri. Kalau kita just biar semua orang untuk naik sendiri masing-masing, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Sampai bila-bila ekonomi kita tu bercampur-campur.
So kita tak lead. Jadi saya macam saya pergi Indonesia ke, saya pergi Thailand ke, saya pergi mana-mana tempat, dia orang sokong lokal. Dia orang memberi ruang kepada lokal tu lebih daripada yang luar. Even kalau yang luar nak masuk dekat sana pun tak ada ruang untuk masuk. Seolah-olah macam dia orang ni adalah lokal yang minority pula di tempat orang lain. Tapi di Malaysia ni orang luar jadi majority. Beza dengan Indonesia, Thailand apa semua ni. Jadi kita nak buat benda yang sama untuk Malaysia, bangkitkan lokal untuk tahun 2024 ni. Adakah kerajaan yang sekarang pemerintah ni menyokong apa aktiviti dan tindakan misi rakyat? Okey, dari sudut pandangan saya, dari sudut kerajaan, saya tengok kerajaan pun usahakan benda yang sama juga. Jadi kita sebenarnya selari lah. Kita tidak melawan arus. Kita menyokong apa yang orang buat. Dia orang pun ingin bangunkan lokal. Tapi pada masa yang sama, of course lah, dia orang tak boleh abaikan pelabur. Mesti dia orang nak kena tarik lagi. Bila dia orang tarik yang ni semakin banyak, tapi macam mana lokal pula? Takkan kita nak diam je, takkan kita tak nak buat apa-apa, takkan kita nak guna ruang yang sedia ada je. Kita kena buka peluang baru, buka ruang baru daripada side kita sendiri. Tapi kerajaan memang dah ada ruang untuk lokal. Memang dia orang pun sendiri push. Tapi pada masa yang sama, dia orang pun tak bolehlah kata, oh yang luar tak boleh masuk. Yang luar boleh je masuk. Tapi yang dekat dalam ni kena buat sesuatu, kena naik daripada bawah juga. Itu pandangan saya lah tentang apa yang kerajaan buat dengan kita patut buat. Okey, founder, terima kasih founder kerana hadir di event kita ni. Event ni sebenarnya kalau founder tengok, tadi ramai founder. Sebenarnya event ni tak ramai orang founder. Kita dah bertapak, dah mantau tempat ni yang ada 2-3 meja je hidup. Jadi dengan kerjasama dengan owner tapak untuk PJ City ni, kita diberi peluang untuk buat event. Alhamdulillah, kita dapat tarik sebelah belakang ni, kalau founder tahu, dia ada Universiti Melayu. Itu PPM, sana Masal University. Jadi spot sini dekat dengan bangsa South apa semua. Ini memang spot orang cakap memang gila-gila punya spot. Cuma kita tak peluaskan lagi, kita tak ada game. Jadi ini owner tapak memberi peluang kepada kita untuk kita buat something lah. Jadi kita cuba bangunkan ni. Banyak yang tak buka founder, tapi sekarang banyak yang dah buka sikit-sikit semua. Sebab nak katakan misi cuba menghidupkan ekosistem. Sebab ekosistem yang ada sekarang ni banyak orang tengah struggle founder. Satu, charge delivery yang tinggi kepada food delivery yang lain ni. Jadi kita di misi ni, food delivery kita tak ada charge, 0%. Belilah 10-20 item pun 0%. Tak ada charge per item. Jadi inilah peluang-peluang kita nak wawarkan kepada rakyat. Macam founder cakap, tahun ni kita nak branding marketing secara total 200%. Sebab local punya produk, founder sendiri telah usahakan yang terbaik. Jadi inilah masanya kita nak all out. Jadi mungkin founder boleh bagi kata-kata semangat kepada PJ dan juga kawasan-kawasan lain supaya masing-masing menghidupkan sesuatu macam ni program supaya orang semua terpengaruh secara positif untuk apa yang kita buat, misi kita buat. Okey. Jadi kalau kita tengok apa yang ada dekat sini sekarang ni, even saya pun tak tahu dia orang atur benda ni. Saya tak tahu pun dia orang rancang macam mana. Dan beginilah dekat semua kawasan yang lain. Sebab kekuatan misi ni bukan pada duit modal pelaburan berjuta-juta pada misi, tak ada. Misi tak ada. Misi hanyalah satu platform dan keinginan untuk membetulkan balik ekosistem. Tapi yang membangunkan misi adalah orang-orang penduduk di dalam kawasan tu sendiri. Macam kita punya tim-tim admin dalam kawasan. Setiap kawasan ada orang-orang yang membangunkan misi. Jadi kekuatan kita dekat sini adalah silaturahim kita, networking kita. Jadi ini yang membuatkan apa yang kita nak bina untuk lokal apa semua ni boleh tercapai, boleh terbina. Jadi kata-kata semangat saya ni, kita jangan buat semua ni untuk duit, jangan buat semua ni untuk keuntungan apa yang kita dapat, tapi buat untuk satu perubahan. Apa yang lebih baik untuk sesiapa pun sebagai rakyat Malaysia ni apabila dia fikir untuk semua. Itu rakyat Malaysia yang sepatutnya. Tapi kalau kita tak fikir untuk semua, kita just fikir diri kita je, that's why lah kita semua bersendirian. That's why kita semakin jatuh. Sebab kita tak ada fikirkan untuk negara, fikirkan untuk ekonomi, fikirkan untuk semua.
Jadi apa yang ada pada misi ni, orang-orang yang membangunkan misi ni sebab mereka semua fikirkan untuk semua. Fikirkan peniaga-peniaga kat sini, fikirkan rakyat-rakyat yang akhirnya berbelanja tinggi. Jadi kita nak reducekan semua ni, nak selamatkan balik semua ni, nak betulkan balik semua ni. Inilah jiwa-jiwa yang ada di sebalik misi. Saya harap semua yang bersama dengan misi jangan give up, jangan rasa down, jangan rasa kita gagal. Memang apa yang kita buat ni akan ada naik turun, akan ada rasa susah lah, macam mana lah. Tapi percayalah, kalau kita buat untuk orang lain, buat untuk semua, memang Allah akan jaga kita, memang Allah akan bantu, bukakan jalan lagi. Sebab kita tak buat untuk diri kita, kita buat untuk semua. Jadi teruskan apa yang kita buat lah. Okey, MRPJ Petaling Presiden Media mengucapkan terima kasih kepada founder atas sokongan dan dorongan dan semangat. Sebab macam founder kata, yang paling utama kita nak bina networking. Itulah ukuah ekosistem yang kita nak bina, supaya vendor, rider, admin sama-sama bekerja sama satu sama lain sebagai sebuah satu keluarga yang harmoni dan penuh kasih sayang. Itu juga perjuangan yang kita teruskan. InsyaAllah, terima kasih founder datang. Program ni untuk 204 pertama. Ini program yang kecil lah sebab kita tak libatkan banyak lain-lain, contohnya jabatan agensi. Sebab kita pun ada hubungan dengan BBT, dengan JPJ. Jadi kita akan gabungkan sebab macam rider-rider di kawasan sini founder, diorang ni anak muda tapi tak ada lesen. Bila kita approach diorang untuk buat rider, lalaskan lesen tak ada. Jadi kita punya setiausaha kelab sukan pun sebagai JPJ HQ di Putrajaya, kita punya timbalan pun daripada Mawib, kita punya bendahari pun daripada PBT Putrajaya, mungkin akan menggunakan platform ada untuk salurkan maklumat, bantu apa yang kita boleh salurkan kepada anak-anak muda, golongan belia yang kita boleh bantu. Terutama kita nak tarik mereka supaya mereka boleh ada platform peluang pekerjaan sebagai rider. Saya cakap betul, tak ada lagi dalam Malaysia rider yang bagi passive income. Rider yang kat luar tu bermati-matian berjuang, hujan panas dengan risiko yang tinggi di jalan kan. Bila mereka stop je rider, habis itu je penjaya income. Tapi di misi, selagi dia ada as a passive income, sampai bila-bila dia ada. Itulah jaminan yang ada. Inilah keunikan dan inovasi yang Tuan pengasas misi kita, Tuan founder kita yang wujudkan sistem ni. Di mana bukan untuk short term business, tapi untuk long term business. Ini yang kebaikan, insyaAllah. Okay, Wabi. Mungkin Wabi boleh bagi sedikit kata-kata semangat ataupun sedikit kata-kata yang boleh memberi sedikit impact motivasi kepada belia dan juga komuniti di penduduk di Taman Medan dan Petaling Jaya ni, insyaAllah. Pertamanya saya ucap terima kasih pada Kelab Sukan Maxibon dan juga kepada misi rakyat Petaling Jaya kerana sudi menjemput saya untuk bersama pada program santai malam ni lah. Pastinya saya sendiri sebagai masih lagi muda, mengharapkan program-program seperti ini dapat menaikkan semangat kita, terutamanya orang muda yang hari ini berhadapan dengan pelbagai cabaran. Bukan hanya cabaran dari segi meneruskan kehidupan sehari-hari, tetapi banyak lagi cabaran-cabaran lain. Tetapi saya yakin orang muda hari ini punya semangat juang yang cukup tinggi, punya inisiatif yang cukup progresif, dan kita dapat lihat ini terutamanya ketika waktu pandemik tempoh hari dan pasca pandemik, yang mana orang muda come out dengan inisiatif-inisiatif yang saya rasa sangat pro kepada rakyat, sangat pro kepada orang muda dalam membantu kehidupan orang muda pada hari ini. Lebih-lebih lagi pula untuk kita orang muda yang tinggal di bandaraya seperti Petaling Jaya, di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang ini, cabaran kita tak sama macam orang muda di kawasan luar bandar atau di negeri-negeri lain. Cabaran kita pastinya lebih di sini dengan kos sara hidup yang tinggi, kos penginapan, jumlah gaji yang mungkin tak berapa baik, dan memang sudah menjadi satu trend hari ini. Ramai orang-orang muda yang membuat pelbagai kerja, satu atau dua kerja. Jadi sebab tu untuk orang seperti saya melihat kepada bagaimana kita dapat memperkenalkan dasar-dasar atau polisi-polisi yang dapat bukan hanya membantu orang muda untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik, tetapi dalam masa yang sama untuk melihat bagaimana program-program sokongan lain dapat diwujudkan untuk membantu orang muda. Jadi insyaAllah saya ucap sekali lagi tahniah pada misi rakyat, mempunyai satu usaha yang cukup mulia dan pada saya cukup progresif untuk membantu orang muda di sekitar Petaling Jaya dan juga di Taman Medan. InsyaAllah kita harapkan
saya doakan Misi Rakyat dan juga kelab sukan seperti Maxibon akan dapat terus untuk bergiat aktif dengan sokongan daripada pelbagai pihak, dan saya menyeru kepada orang muda untuk turut sama berkumpul bersama dan come out dengan lebih banyak idea untuk kita sama-sama menyumbang tenaga dan juga idea bagi membangunkan negara. Mungkin sudah masanya, kalau dulu kita selalu tanya apa yang negara ni bantu kita, mungkin sudah tiba masanya kita pula bercakap apa yang saya telah sumbangkan untuk negara. Kalau setiap daripada orang muda berfikir seperti itu, saya yakin kita akan dapat membina generasi orang muda yang lebih hebat, yang akan dapat membangunkan Malaysia dengan lebih hebat pada masa akan datang. Okey. Okey?